antara kes karipap angin dan ayam pencen. Pada 12 Januari lalu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata tumpuan pihaknya pada tahun ini ialah membanteras monopoli dan kartel. Menurut beliau, aktiviti kartel telah terlalu lama mengambil kesempatan ke atas rakyat dan kerajaan. Salahuddin menggesa Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC untuk memperhebatkan usaha dalam menghapuskan kegiatan tersebut. Pencapaian ini mesti diteruskan. Kartel dan monopoli tidak boleh dibenarkan untuk wujud kerana mereka mengganggu persaingan dalam pasaran demi faedah syarikat perniagaan sekaligus mempengaruhi kos sara hidup. Sebagai anggota Kabinet, saya memberi jaminan bahawa kerajaan akan memberi sokongan penuh kepada MyCC untuk menghapuskan atau mengurangkan kuasa kartel dan monopoli, katanya di petik media. Nampaknya pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menterinya tidak diendahkan oleh segelintir rakyat yang tamak haloba. Malang sekali ia berlaku pada bulan Ramadan yang mulia ini. Harian Metro pada 22 Mac lalu melaporkan bahawa sekumpulan individu atau ejen bergelar ayahanda mengaut keuntungan berlipat kali ganda dengan menjual tapak bazar Ramadan dan Aidilfitri. Antara lokasi tapak bazar yang popular ialah Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Masjid India, Bazar Ramadan Kelana Jaya, Bazar Ramadan Sentosa dan beberapa lokasi strategik lain. Wartawan Harian Metro yang menghubungi beberapa ayahanda berkenaan turut ditawarkan tapak dengan harga sehingga RM35,000 bergantung kepada lokasi perniagaan menurut laporan. Akhbar tersebut juga mendedahkan bahawa seorang individu yang mengaku menguruskan tapak di beberapa lokasi memberitahu harga tapak berbeza mengikut lokasi. Saya akan hantar senarai tapak dan lokasi, nanti abang pilih dan kita jumpa. Kalau setuju, saya akan masukkan nama abang sebagai pembantu jualan di lesen sementara yang dikeluarkan. Kalau jadi apa-apa, saya akan turun. Jadi tiada isu jika Dewan Bandaraya Kuala Lumpur datang periksa, kata ayahanda tersebut menurut laporan. Katanya kebiasaannya peniaga akan menyewa sehingga 3 lot tapak dan sanggup membayar harga yang tinggi kerana lotnya strategik. Jika berminat, kena beritahu awal sebab ramai yang nak sewa dan sanggup bagi harga tinggi lagi dari ini. Tahun lalu ada yang untung berlipat kali ganda. Kalau nak deal, kita jumpa depan depan, baru senang untuk saya jelaskan cara bayaran, ujar ayahanda itu seperti dipetik. Selain itu, menurut akhbar berkenaan, seorang individu yang juga bergelar ayahanda mengiklankan sewaan tapak bazar Ramadan di media sosial. Wartawan yang menghubungi nombor telefon tertera dimaklumkan lot tapak bazar Ramadan di Sentosa Jalan Kelang Lama sudah habis dijual dengan harga RM5,000. Seterusnya, Harian Metro menyatakan situasi yang sama berlaku di Petaling Jaya. Seorang individu yang mendakwa mengawal daerah terbabit untuk menawarkan sewaan tapak bazar Ramadan. Ketika dihubungi, lelaki terbabit bertanyakan kawasan mana dimahukan untuk disewa dan jenis perniagaan yang ingin dijalankan. Laporan tersebut mendedahkan seolah-olah ayahanda ini mempunyai kuasa yang sangat besar dalam mendapatkan tempat untuk berniaga di beberapa kawasan di Lembah Kelang. Adakah MyCC mampu menangani isu ini yang berlaku saban tahun? Nampaknya tidak, kerana gerombolan jahat yang mengaku sebagai ayahanda ini bergerak seperti kartel yang tidak ada syarikat. Peniaga pula tidak berani membuka mulut untuk mendedahkan aktiviti tidak bermoral ini. Lalu setiap tahun kita akan dapat karipap angin, gulai ayam pencen yang keras macam kayu dan lepat pisang sebesar jari sebagai hidangan iftar keluarga. Keadaan ini berlaku bukan kerana harga tepung, kentang dan ayam terlampau mahal, tetapi sewa tapak yang tidak masuk akal. Jika makanan dijual dengan kualiti dan kuantiti seperti lazimnya, peniaga akan menghadapi kerugian. Tetapi dalam jualan secara menipu pelanggan ini, mereka meraih keuntungan setiap tahun. Betul, bukan semua kawasan bazar Ramadan dikuasai ayahanda yang menjana keuntungan atas angin. Bukan semua peniaga tidak jujur dengan jualannya. Tetapi hari-hari media sosial mendedahkan rungutan pembeli yang merasa tertipu dengan makanan iftar yang mereka beli di bazar Ramadan. Siapa yang harus dipersalahkan? KPDN, peniaga, ayahanda atau agensi penguatkuasa yang membuat keputusan untuk menentukan kawasan dan penjualan tapak? Demikian hakikat yang berlaku tahun demi tahun. Sebab itu ada peniaga haram yang sanggup membayar kompaun. Memang ada bazar Ramadan Rahmah, tetapi ia tidak berada di banyak lokasi. Islam menggalakkan umatnya untuk berniaga, tetapi berniaga hendaklah jujur, bukan menipu atau berniaga dengan menindas pihak lain. Keuntungan dalam perniagaan yang berasaskan penipuan tidak akan mendapat keberkatan.
Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli berhak mempunyai pilihan sama ada meneruskan atau membatalkan jual beli selagi mereka belum berpisah. Jika kedua-duanya berjual beli secara jujur dan jelas, maka jual beli mereka itu akan diberkati. Jika kedua-duanya berjual beli secara menyembunyikan sesuatu dan berdusta, maka keberkatan pada jual beli itu akan terhapus. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Mohon pihak yang berkaitan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan agensi-agensi lain yang berkaitan segera menangani isu ini agar tidak berlaku lagi pada tahun-tahun akan datang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.